Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal 'amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan di waktu duha ini dalam kuliah duha di Masjid Al-Ittihad Sungai Baru Hilyak, Kuala Sungai. Dan juga terima kasih saya ucapkan pada pihak Kopi Sumak yang merupakan tajaan kita Hafana Marketing Sdn Bhd, Tuan Imam dan seluruh ahli jawatan kuasa pentadbiran masjid, seluruh ahli qaryah, asatizah, ustaz-ustazah, para alim ulama, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu ayah, penonton-penonton yang sedang menyaksikan pada waktu ini, muslimin muslimat, moga-moga semuanya dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pagi ini dapat kita dipertemukan oleh Allah dengan ketentuan dari Allah. Dan pagi ni saya pun rasa betul lama agak kita tak turun Kedah ni, tapi macam saya sebut semalam lah di masjid masjid Taman Rakyat malam, dalam bulan 7, 8, 9, 10 ni banyak program di Kedah lah. Alhamdulillah yang dah diatok. Seronok pasal kita tak payah nak pedah sangat cakap tu. Bukanlah duduk sana tu pedah sangat. Sana kadang kena pedah sikit pasal takut orang tak faham, kata amboi macam dia seorang orang Kedah. Kita pun kena ni lah sikit pasal awal-awal dulu saya duk ayak pun habaq orang kolepak tu, jadi depa macam depa tak apa nak sampai, jadi kita pun kedah lah sikit. Balik negeri kita tanah-tanah tumpah darah airku ni tak payahlah, senanglah kita cakap pun. Nah, insya-Allah. Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pagi ini dengan tema Ma'al Hijrah, kita akan kongsikan satu tajuk mudah-mudahan bermanfaat untuk semua sekali. Tajuknya adalah tentang berhijrah ke syurga. Berhijrah ke syurga. Kita dalam hidup, Nabi SAW mengajarkan supaya matlamat cita-cita kita untuk nak pergi syurga ni adalah matlamat dan cita-cita kita semua.
Bukan setakat Nabi, malah kita sebagai umat pun Nabi ajak kita kena ada wawasan nak pi syurga tu kena ada. Sebab itu dalam banyak-banyak doa, antara doa yang Nabi ajak supaya jangan duk tinggal. Apa doa? Doa minta syurga pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah, ringkas doa dia. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin. Tu doa dia. Sekali lagi nah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Tu doa makan maklum. Lapak apa? Bau kena bubuk tadi. Nak bubuk di Syahab tadi sedap tu. Kan? Pak Long nak belanja, orang lain belanja. Lambat Pak Long, ada orang belanja dulu kan. Apa dia doa dia? Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin. Tu. Apa maknanya? Ya Allah, kami mohon padamu syurga, dan apa jua jalan yang bawa kami pi syurga, sama ada dengan cakap-cakap kami dan perbuatan kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Senang. Kata panjang lah Ustaz. Apa qaulin amalin apa dia tahu. Ringkas je lah Ustaz, diskaun lah sikit. Sebenarnya cuti sekolah ni ada, aku diskaun sikit. Kalau panjang sangat ada, ringkas sikit. Allahumma inna nas'alukal jannah. Cukup. Itu je. Ya Allah, kami mohon padamu syurga. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dalam kebanyakan doa-doa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan doa yang Nabi ajak ringkas-ringkas. Salah satu daripada adab dalam berdoa, jangan duduk bersajak. Jangan bersajak dalam doa. Malah ada dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi, anak mereka yang tadah tangan doa, dia macam bunyi macam sajak. Sampai hujungnya tak tahu apa benda hak dia nak. Ya Allah, langitmu tinggi, apa bumi mendalam ni, syurgamu luas, ada sungai mengalir bidadari cantik. Dah nak apa ni? Dah hujung nak apa? Tengok doa-doa Nabi banyak ringkas. Ya Allah, aku mohon padamu syurga. Selesai. Orang lewang, nak apa ni? Nak apa? Straight to the point. Tapi janganlah ringkas sangat. Ya Allah, syurga satu. Tak boleh. Tu mamak boleh buat itu baru. Teh tarik satu boleh lah. Syurga bukannya teh tarik. Dia doa pada Allah Ta'ala ni minta dengan penuh kesungguhan. Baik itu doa minta syurga. Dan sebab itulah juga Nabi SAW pernah cerita waktu Nabi balik saja daripada Isra' wal Mi'raj, Nabi menceritakan ketika sahabat tanya, ya Rasul, macam mana keadaan gambaran syurga tu lagu mana? Cuma mana indah cantiknya syurga tu lagu mana? Apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut? Syurga tu lagu mana? Ma la aina ra'at wa la udhuna sami'at wa la khatrin ala qalbin bashar. Nabi kata syurga ni satu tempat yang tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas dalam hati, dan tak pernah dilihat oleh mata. Itulah syurga namanya. Pasal apa Nabi kata lagu tu? Pasal ada orang kadang dia cuba nak membayang. Macam kita lah, orang balik Cameron Highland ke, orang balik pada mana, Maldives ke mana, dia cerita kat kita, oh tempat tu syok, ayak dia, apa tu, hotel dia, bilik dia, lagu ni punya orang hak mai, hak makan, hak nu apa. Kita boleh bayang lah, kita tak sepi. Dia boleh cerita. Tapi Nabi nak beritahu tak, hang bayang tu pun bukan lagi. Yang kata syurga tu, hang cuba duk bayang pun, hak bayang tu belum, bukan hak tu, bukan hak tu. Pasal ada orang kan macam tu, kadang dia pergi rumah orang kaya-kaya apa kan, oh macam syurga. Mana syurga? Syurga nak bak kata lagi lawa, lagi cun, lagi indah lagi syurga tu. Padahal kita ni manusia, kita rasa hak tu kemas dah. Tapi memang saya biasa agak pergi rumah orang kaya-kaya ni, kadang kita dia punya kaya, kita jumpa dia kata tu lama tu daripada mana ni, daripada mana? Dia habaq lah daripada mesyuarat lah apa, jumpa itu meeting lah apa. Datuk sebenarnya duduk di mana?
Lepas tu dia kata saya, Ustaz, rumah yang mana? Rumah yang mana? Dia tanya saya balik, rumah, saya tanya dia duduk mana? Dia tanya saya balik, rumah yang mana Ustaz? Saya salah tanya ke dia salah dengar apa? Rumah hak mana? Rumah dia ada 8. Baru ni dia renovate rumah dia 5.5 juta. Renovate, faham tak? Renovate. Cirit aku dengar. Apa punya kaya punya orang ni, apa jadi ni? Tapi tak apa, tara-tara tu masjid mu ada sponsor. Masjid beli ayam apa, mikrofon kokak-kokak dia bagi. Dia kata apa bunyi lagu ni? Pum dia bagi ya. Dia bagi bukan menatang ni saja. Menatang dah apa mikrofon ni lah. Dia bagi hak box tu dia bagi ya. Itu hak buat konsert tu dia bagi. Meletup masjid ya. Dia kaya duit banyak. Kita tumpang jamban rumah dia, tandas rumah dia. Tak jadi buang. Banyak tempat tekan. Kata lu hak mana satu ni? Tak jadi nak buang. Banyak tempat tekan. Dia ada hak tekan ni, ayam tu dia pancuk tinggi sikit. Hak ni dia tekan, dia tembak bawah. Oh jenuh. Sekejap lagi aku tekan tadi, tembak punggung jenuh. Jenuh. Bukan masuk ubat punggung, masuk ayam punggung. Jenuh ni mana-mana tu. Dah lah tak jadi. Kata tu apa hebat kan ni. Ustaz nak tandas biasa ada, tandas orang gaji ni apa, orang gaji dia ada hujung mana. Oh, kita ni parah orang gaji dia budak yak. Baik apa tu, dia ada tekan-tekan kaya sangat. Tu pun kita kata macam syurga. Ada satu datuk tu dia duduk mana? Duduk Kelang. Dia tokek rempah. Oh ya Allah, rumah pun sama. Rumah dia besar. Rumah dia ada surau. Dalam rumah dia ada surau, bayangkanlah. Tu yang tak pergi surau pun no. Dalam rumah ada surau. Kita kena pergi surau, dia ada rumah ada surau. Dahsyat. Ni lantai rumah dia tu, bawah tu ada ikan. Ikan duk lalu bawah. Kata itu dia sebenarnya dia kolam. Tapi sebab dia sambung ke lantai rumah dia, bawah tu dia jadi nampak macam kita jalan tu. Bawah tu ikan kan macam kita jalan atas ayak lah. Gaya lah nampak ke tu. Udah kemas lah. Lantai bawah ada ikan. Kita kan bawah lantai kita kan lipas. Tikui apa kan. Boleh lah. Tu pun orang kata rumah macam syurga. Nah kan. Tak ada. Syurga dia jauh lebih indah. Sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Kata Allah, bersegeralah kamu, lumba-lumbalah kamu untuk ke arah pengampunan Allah dan syurga yang disediakan seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang bertakwa. Surah Ali Imran ayat 133. Ingat, segala orang yang ada atas dunia ini Allah akan masukkan dalam syurga dengan syarat dia kena bersungguh-sungguh main masjid, jaga semayang, aurat syariat, mana yang halal haram dia jaga, insya-Allah jadi penghuni syurga. Apa syok sangat akan masuk syurga? Syok pasal dalam Quran Tuhan sebut, walakum fiha ma tashtahi anfusakum. Dalam syurga nanti apa yang hampa minta semuanya Allah Taala akan bagi. Semua yang kita minta Allah akan bagi. Pasal ada orang ni kadang dalam dunia dia tanya macam-macam. Dia kata, ustaz, dalam syurga ada durian tak? Ada durian. Dia sibuk dengan durian dia tu. Daripada dunia sampai ke mati tu. Dia pun tak tahu dia meninggal makan durian tu. Banyak nak makan. Panas sampai kepala. Nak durian. Dalam syurga punya banyak Nabi dalam surah apa? Al-Waqi'ah kan. Banyak buah-buahan dalam syurga disediakan. Apa buah-buahan paling kita tak sangka ada dalam syurga? Buah apa? Wa talhim mandud. Surah Waqi'ah. Dan pokok-pokok pisang yang bersusun elok. Pisang tu makanan dalam syurga. Apa, ingat kurma saja? Kurma. Pisang tu makanan dalam syurga. Dalam syurga. Tu yang kita duk tengok no, pi masjid hari Jumaat pun ada depa letak pisang no. Supaya ada cita-cita pi syurga no. Tapi kalau duk makan pisang standar pun tak mayang subuh sama Pulun makan pisang. Orang perempuan dia tanya, kerap makan pisang? Ni tanda-tanda ahli syurga. Syurga. Subuh pukul 11 pagi. Syurga apa? Pulun makan pisang tak jadi.
Tapi tak ada lah disebut di sini pisang apa, awak ke pisang tanduk, tak ada lah. Dia kata pisang-pisang. Itu makanan yang disedia, nikmat dalam syurga. Banyak lagi yang ada dalam syurga. Apalagi Tuhan sebut dalam Quran, wa ma'im maskub, dan air yang turun mencurah-curah macam air terjun dalam syurga. Air yang mencurah-curah ni bagi kita orang Melayu, kita orang Malaysia, kita tak berapa feeling sangat lah. Air terjun mencurah-curah, biasalah. Kita pun banyak air terjun, bukan terjun lagi dah, banjir siap. Jadi bagi kita biasalah air terjun ni. Tapi tuan-tuan kena tahu, syurga bukan untuk orang Malaysia saja. Satu dunia ni semua kan. Siapa dalam dunia bangsa paling suka air terjun? Orang Arab. Orang Arab tuan-tuan, dia suka main Malaysia ni, salah satunya dia suka pergi air terjun. Dia suka air terjun tu, pasal tak tahu siapa. Sana kan payah nak jumpa Syalalat tu kan, apa ni air terjun. Dia suka main Malaysia tu hujan ke apa. Sana kan lama sekali hujan. Lama tu ya sekali hujan banjir tu. Depa payah ni 6 bulan sekali hujan tu pun sat. Berapa titik turun. Dia payah luar negara payah nak hujan. Tu dia seronok mana hujan. Kawan saya dulu buat apa? Dulu dia panggil Uber, lah ni panggil Grab. Uber dulu kan yang bawa orang pelancong apa kan. Kawan-kawan saya bawa naik Cameron Highland. Arab tu kan sampai dekat mana kalau nak ikut tapah tu, apa Lata Iskandar ke apa? Kan ada air terjun tu. Dia punya berhati, masya-Allah, Allah. Dia seronok nampak air terjun. Allah macam kita nampak Kaabah tu. Dia nampak air terjun. Allah. Dia berselawat istighfar semua. Seronok. Dengan jubah-jubah dia terjun. Oh, syok. Dia syok. Kawan kita lah saya. Dia masuk kereta balik. Naik lagi hujan. Dia buka tingkap. Allah, hujan. Dia seronok. Air mencurah-curah. Patutlah bila baca Quran Tuhan kata nikmat dalam syurga, air turun mencurah-curah. Orang Arab dia suka. Dia suka hak tu. Kita tak larat dah. Sampai ayam atas ayam bawah banyak dah. Tak padan dah jadi dah tu. Tapi orang kita paling suka apa dia? Ya, hak ni saya ingat apa ni, Arab tak Arab semua pakat suka, iaitu Allah Taala menjadikan inna ansha'nahunna insya'a, dijadikan bidadari secara langsung live depan mata kita. Itu bidadari. Baik itu orang lelaki-lelaki. Ni bab bidadari orang perempuan meluat lah. Muka bidadari tak habis-habis. Orang lelaki-lelaki memang dia bagi buah semangat. Bidadari dalam syurga ni hak seronoknya diciptakan langsung. Bukan ready stock. Bukan. Dia upon request. Tuan-tuan boleh minta. Hidung Jerman, mata Rusia, pipi Siam sikit. Dia orang Siam. Suka lah dapat kopi apa ni. Suka lah. Dia suka dapat pipi ni. And dia ada spek-spek dia. Tuan-tuan boleh minta lah pada Allah syurga kan. Minta lah apa pun. Dapat bidadari. Dan yang menariknya lagi, dijadikan dia tu pula dalam keadaan mencintai lelaki tu. Maknanya kalau kita tu masuk dalam syurga, dia duk sayang kat kita dah. Perempuan di dunia jenuh mengayat. Jenuh bagi ayat barulah tu pun sikit. Kan dapat dia renyih pun jadi, oh dia suka aku apa. Bagi kena mengayat, kena apa budak lah ni kita apa pick up line. Pick up ayat ngorat lah. Apa persamaan awak dengan cicak? Cicak melekat di dinding, awak melekat di hati saya. Allah. Nah, boleh ambil ayat tu? Boleh. Tukar binatang lain, bewak ke apa? Kan? Apa persamaan awak dengan bewak? Kan? Adanya, tapi bidadari tak payah. Tak usah. Dia sendiri akan mai dengan keadaan dia sayang kat kita. Dia duk mengintai lama dah kita ni. Soleh, bangun semayang malam, mai ujian sabar, dia suka kat kita. Tapi dalam banyak-banyak bidadari, tuan-tuan pun tahu lah kot no. Ketua supervisor kepada bidadari semua ni tahu kan siapa kan? Tahu tak saudara? Ketua bidadari saudara? Nelofa? Apa biar betul. Ketua bidadari saudara? Al-mar'atu salihah. Isteri yang salihah. Isteri yang solehah tu lah jadi ketua kepada bidadari ni. Tu yang ada kita cerita kat tempat tu. Tu ada seorang tu kata, loh ustaz, maknanya dia memang ikut kita sekali lah ustaz no. Maknanya orang perempuan kita dia ikut sekali lah, nak masuk sekali syurga lah. Lah siapa? Tak boleh ejah pergi tempat lain ke apa ustaz? Tolak dia pergi syurga lain kalau ustaz no. Dia
Memang kena ikut Ustaz. Takut bergaduh lagi ya. Ada apa? Syurga mana ada gaduh. Dalam syurga tak ada jealous nah. Oh, mungkin akak-akak ni syok lah depa bidadari ya. Apa duk ketik kuku dia lah, duk memang shampoo rambut, syok lah depa. Dah tak. Kak, dalam syurga tak ada cemburu. Lah ni tak usah duk bayang lah. Macam mana tak jealous? Pelik eh. Matilah dulu. Nanti masuk syurga baru tahu. Dia dalam syurga dia tak ada jealous, dia tak ada cemburu. Tu seronok tu. Maknanya bidadari tu dia mai secara bersusun, dia mai ramai-ramai. Macam tuan-tuan biasa makan sushi kot no. Sushi macam mana? Sushi king. Hak dia mai makanan susun, makanan Jepun tu. Susun. Bidadari macam tu lah kot no. Dia susun mai tengah-tengah tu ada wasabi. Orang perempuan kita tu. Dia pusing. Tak faham. Jadi maknanya kok mana pun Allah akan bagi. Allah akan bagi nikmat yang tak berkesudahan. Namanya syurga. Ada hak lagi syok lagi Tuhan sedia dalam syurga, iaitu nikmat hak jarang-jarang orang dengar, iaitu Allah jadikan apa? Inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jum'atin fatahubbu rihu syamali fatahthu fi wujuhihim wa siyabihim fayazdaduna husna wa jamala. Nabi kata dalam syurga nanti ada pasar. Tak tahulah pekan hari ke apa, ada pasar nanti. Dalam syurga ada pasar. Pada setiap Jumaat. Ada pasar lagi dalam syurga no. Allah Ta'ala ni dia maha memahami. Hamba dia memang jenis hidup ni suka duk pi pekan hari, pekan nat apa. Tak apa, kita buat bagi dia apa. Bukan nak beli apa sangat pun. Kata para ulama, antara hikmah pasal apa yang Tuhan buat juga dalam syurga ada apa nama? Ada pasar ni pasal apa? Iaitu tempat pertemuan semua ahli syurga untuk saling bersembang cerita pengalaman hidup. Loji Allah lah jumpa di pantai Johor dulu no. Dekat restoran apa, jahat sotong, jahat tembun, jahat baik soleh apa, Allah mati pasal apa? Kita makan kenyang lah, lintas jalan tak tengok kiri kanan, bam kena lori ayam lah, meninggal. Tu no. Jadi kenapa? Kita biasa COVID. Kena COVID, tak ada siapa boleh main-mayang. Tu sedih. Dia akan saling bersembang di pasar kan. Kadang kita bukan nak beli barang pun, kadang nak menengok orang apa, syok tengok balik tak beli apa pun. Sampai kat tongkat motor kawan tanya lah, tak beli apa? Tak ada apa saja tengok. Dia pasar dia macam tu. Tuhan bukan buat untuk nak jual beli dah pun. Jual beli apa nak semua dapat. Tuhan jadikan dia sebagai tempat pertemuan. Kita bersembang-sembang balik pengalaman hidup kita dulu, susah payah hidup dunia lu. Mati siapa? Kita kacau dua-dua malam raya, kacau dua-dua terjatuh dalam kawah, lemah dalam dua-dua mati. Allah ada sembang-sembang seronok juga tu. Itu Allah jadikan. Dan dalam syurga tu pula ketika ada pasar tu, ada angin yang bertiup. Dia tiup kena je muka ahli syurga, dia koi handsome, koi cantik muka. Tiap-tiap kali angin tu menyapa kena muka ahli syurga. Ni keindahan. Tapi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam banyak-banyak nikmat syurga yang saya ingatlah, kalau saya tak cerita saya rasa tak kena lah pagi ni no? Yang kita kata hijrah nak ke syurga ni. Rupanya salah satu nikmat yang sangat mudah untuk kita nak buat, Allah akan bagi kat kita, iaitu dapat rumah dalam syurga. Dapat apa? Dapat rumah dalam syurga. Dunia ni pun ada orang hijrah daripada Kedah, dia pergi duduk Selangor, hijrah juga. Tapi kita nak hijrah daripada dunia pi masuk syurga dengan izin Allah. Apa dia amalan dia? Nak dapat rumah dalam syurga. Ada kadang orang tak faham, dia kata ustaz, kita masuk syurga tu padan dah jadi apa nak rumah pula? Dah ni siapa daripada dunia gelandangan ni? Orang dalam syurga pun mesti nak rumah. Takkan dia melepek tepi sungai tak ada rumah. Mesti kena ada rumah. Orang panggil dah di dunia ni pun kadang nak beli rumah pun kadang orang kadang tak mampu. Ada orang sampai meninggal menyewa, tak berasa rumah sendiri tau. Tak apa kalau tumpang duduk rumah mentua ke apa, rumah sendiri tak merasa. Kadang
Kalau di belah Kuala Lumpur tu kadang tengok harga rumah, ui, sakit kepala tengok, migraine tengok. Harga dia tu 1.6 juta. Rumah mampu milik, dia tulis rumah mampu milik. Tu bukan mampu milik tau, mampu doa. Allah mampu tengok lah 1.6 juta. Satu tu dak lah, 0.6 tu insya-Allah. Ya Allah, orang kata kerja hidup mati balik tak tahu, tak dapat dah rumah macam tu. Ada amalan dapat rumah dalam syurga, no? Apa dia amalan-amalan ni kita nak cerita, no? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Antara amalan nak dapat rumah dalam, dapat dia sebenarnya masuk syurga tu pun nikmat dah, rahmat dah. Ada pula rumah dalam syurga tu lagi kemas. Macam tuan-tuan lah pi umrah, pi Mekah kan, orang tanya, alamak tak nampak dah pi umrah hari tu. Oh, pi umrah ke? Duduk di hotel mana? Ada orang duduk di hotel Ajiat, duduk di hotel mana. Dia kata, saya tak duduk hotel. Lepas tu, saya ada rumah di sana. Oh, kemas. Dia bunyi lain tu. Kan Zam-Zam Tower tu. Rumah saya belakang. Oh, belakang Zam-Zam Tower tu rumah dia. Senak kita dengar tu. Weh, kemas hang ni dengan King Saudi apa nak menakan ke apa? Kemas sangat. Dia tak ada hotel, dia ada rumah sana. Dia lagi dahsyatnya, ada orang rumah di sana. Oh, waktu kemas. Itu yang ramai tak berani buat tu. Nah, kena jadi tokek lu baru boleh buat apa. Nah. Jadi sama juga dengan amalan ni. Nabi SAW menyebutkan antara amalan-amalan mudah nak dapat rumah di dalam syurga. Ini saya sebutlah mana haddan. Banyak amalan dia. Yang pertama sekali adalah iaitu orang yang suka memenuhkan saf-saf yang kosong. Ni amalan dia pertama. Man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'ahu biha darajah. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang suka menutup kekosongan dalam saf-saf semayang, Allah angkat darjat dia, Allah benakan rumah untuk dia. Sebab itu bila kita semayang, ada ruang-ruang kosong, belum kita nak untuk bila doa kami Allah akbar asyhadu an la ilaha illallah. Masa tu kita duk rosak-rosak apa duk nak ejah-ejah saf kan. Depan kita ada kosong, masuk. Depan kita ada kosong, masuk. Perbuatan memenuhkan saf hak kosong itu di sisi Allah besar nilai dia. Allah bagi rumah dalam syurga. Simple. Senang Ada ruang kosong, masuk saja. Dia biasa muslimin lah, orang lelaki-lelaki biasa kadang Jumaat dia main lewat, diri ramai kat luar kan, diri tara nak tunggu apa, ibadallah, innallaha ya'murukum bil kan hujung punya khatib punya khutbah tu. Dia bila qomat je baru masuk. Kadang tu imam duk baca Fatihah, duk ejah sah lagi. Dia kadang kalau majlis besar-besar macam tu tuan-tuan. Tu imam habis Fatihah duk sah tak habis lagi. Duk isi tu yang suruh main awal Jumaat. Kadang dia tak faham pahala unta ke lembu ke ayam ke telur, tak apa dia tak. Janji syurga. Makan pisang. Suruh main awal. Jadi tidaklah jadi masalah ni nak ejah sah tu ada kosong. Tak apa. Fill in the blank. Orang Sikh kata. Nah, mutu dak orang tu. Mu tak klik kapung mana. Fill in the blank. Fill in the blank, jatuh blank. Dia nak main tu, dia nak main dah. Tadi orang tegur kita, ustaz mana tak cakap Sikh pun. Sabarlah. Mu tak makan lemung ya. Kan? Dia ada ruang kosong, kita masuk. Tuan-tuan buat lagu tu saja, rumah satu dalam syurga. Mana kunci? Nantilah, matilah dulu. Tanya kunci apa, minta kunci, nanti lu mati lu dapatlah kunci, nanti malaikat bagi masuk rumah dalam syurga. Tu. Cuma ada satu perangai orang kita hak kita nak pesan lah, kita nak tegur no. Orang hak duduk sah depan-depan ni, kalau sebelah dia kosong, eloklah dia panggil hak belakang, ni kosong ni, mai. Dia panggil hak belakang, mai depan. Hak tu bagus Hak tak apa nak eloknya adalah depa ni sah hak belakang, depan tu kosong, pakat duk semawa. Tahu semawa, pakat duk semawa. Sila. Dah sila. Aje sila. Ada sila.
pakat duk lawan sila. Suruh pihak sohat kosong dah. Biasa jadi dah. Dia duk semawa kawan sebelah pi depan. Setengah ulama kata perbuatan lagu tu boleh jadi makruh. Tuhan tak suka. Sungguh pun perbuatan tu bukanlah kata dosa ke apa. Tapi ada benda dalam dunia ni, ada benda dalam hidup kita, bukan semua kita boleh semawa orang. Dak awak hang tak pi. Hang duk semawa orang, buat apa hang lepi? Ada sila-sila. Dak dia haji. Dia punya janggut ada 3 inci lebih badan kita. Sebab tu suruh dia. Jadi apa kira janggut pula dah. Pilah. Tapi saya faham. Dia sebenarnya soft depan yang tahu kan, soft paling afdal orang lelaki-lelaki soft depan, yang paling depan paling afdal orang lelaki-lelaki, orang jantan. Soft paling afdal orang perempuan, yang paling belakang tu perempuan. Tapi yang muslimin pula terbalik dah. Sampai dia cari tiang dulu, dia cari ahlu tiang, ya, lepas tu dia kuit kawan dah. Ya, sini ya. Tempat kita. Apa benda lah, hijrah dan hijrah. Soh tak hijrah lagi. Mainlah depan. Tapi saya faham, duduk soh depan ni bukan semua orang berani. Itu yang Nabi kata, kalau tahu pahala sampai nak mengundi lah, sampai nak, maknanya bukan mudah lah ni soh depan ni. Pasal risiko nak ditolak jadi imam tu senang. Sebab tu kadang tu ada orang dia punya takut nak jadi imam, baik dia pakai t-shirt. Takkan ada orang tolak lah. Dia pakai macam ni, semua jubah pula, hak putih tu, Pak Long. Tu memang imam 1, imam 2 tak mai, siap. Janggut pula putih. Kemas. Ni kemas ni. Dia dengan Datuk Paduka Mufti lebih kurang. Dapat gaya lebih kurang. Sebab tu dulu ada perumahan penjawat awam dulu. Mereka semayang, adalah seorang ni dia nak melawat cucu Bang Asak, dia pun turun pergi mayang di surau penjawat awam kan, ada perumahan ni kan. Tengok mereka semua hak mai pun semua duk mayang sunat lah. Tara nak mayang tu mayang sunat dulu kan, mayang sunat qabliyah tu, mayang tu. Lepas tu mereka pun tak ada siapa macam nak qomat lagi. Lepas tu dia pun tengah mayang sunat, tapi dengar mereka tu duk kuit-kuit. Pasal haji ni hak mai melawat cucu ni, dia kurta. Dia pakai kurta. Hak nu semua t-shirt, Hari Keluarga Kementerian, hak ni Pejabat Pembangunan Wanita apa, semua t-shirt. Daripada hak dia pula perasan, dia tolak aku buat lagi imam. Dia punya dia pun bukan erti ingat imam pun. Jangan ditolak lah. Panjang cerita dah, lain kali saya sambung. Ada kesudahan dia. Sekejap tak syurga lah kita sekejap kan. Cerita syurga tak habis. Jangan main-main. Lepas tu tuan-tuan pakai jubah pakai ni, duk ingat kita ni ustaz, duk mengajar orang. Dia ada rasa sikit. Ada Pik Nuri. Allah lagu macam-macam lah. Jepridin lah, Fatimah lah apa. Selamat tinggal pujaan. Tuan-tuan Nuri kahwin kan karaoke. Hak paling nayang siapa dia? Hak duk tepi speaker tu lah. Guguk tak telinga kan. Nyanyi bukannya sedap pun. Tapi kita Nuri kahwin syok-syok karaoke, kita main. DJ dia nampak tu, daripada jauh dia nampak bagi mengumumkan ni ustaz kita, ustaz TV ustaz Ilyas apa kita main. Tuan rumah punya kelang kabut dia tukar lagu. Bila Israel datang memanggil. Lagu orang mati. Tukar. Pergi haji artinya menuju Allah. Ada. Dia kata janji nasyid. Itulah DJ pun. Dia follow YouTube mana lagu nasyid tak tahu. Kita kadang rasa alhamdulillah. Kurang-kurang kita tak ada kata apa pun. Dia nampak kita, dia rasa segan. Tuan-tuan hak berpakaian soleh ni, so kurang-kurangnya kawan hak duk membawa mengumpat mengapa tadi tu, dia main hajah tu main. Dia ada segan. Tapi kena beringatlah, wirid kena hafal lah dalam kepala ni. Dah pakai smart segak, orang pelawar kita pergi depan. Jangan tak bunyi langsung. Pasal ada kat orang nak tolak jadi imam tak. Dia kata payah ustaz, saya kalau jadi imam saya doa, memanglah sembahyang asar lohok bukan bunyi apa pun. Tapi doa tu payah tu, benda belajar. Doa sekali pelawar lah orang hak belakang, bukan payah pun. Wirid kan pelan sikit-sikit. Tonik. Lebih kurang boleh ejah lagi. Tak doa tu sekali. Pusing belakang, semua orang belakang. Buat batuk sikit.
Suruh haji makmum belakang tu doa. Kalau dia faham lah. Kalau dia pun tak faham, dia semawar kita boleh. Allah. Tak boleh pakai makmum pun. Bacalah apa yang boleh tuan-tuan. Baca Rabbana Atina, buang 40 kali, selesai masalah. Dia kata macam aku bisa dengar doa tu kan. Tu nah, penuhkan saf yang kosong-kosong, darjat Allah angkat, syurga, dalam syurga ada rumah Allah bina untuk kita. Amin. Satu. Yang kedua, amalan kedua dapat rumah di dalam syurga, iaitu amalan yang senang-senang saya sebut, iaitu rajin membaca surah Al-Ikhlas dalam sehari 10 kali baca. Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 maratin banallahu lahu qasran fil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa hak baca qul huwallahu ahad dalam sehari dia baca 10 kali, Allah binakan untuk dia dalam syurga. Ini bukannya rumah lagi dah. Kalau rumah bahasa Arab kata bait, bait atau baitan, rumah, sebuah rumah. Nabi sebut kali ni qasran, istana dalam syurga. Istana. Tak dapat masuk istana anak bukit pun tak apalah. Kita sendiri dapat istana dalam syurga. Seronok. Dapat istana dalam syurga tuan-tuan. Allah binakan. Amalan dia apa? Baca qul huwallah sampai habis lah. 10 kali sehari. Cuma masa tu Sayyidina Umar dia ada di samping Nabi. Dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, idzan istaksir. Ya Rasul, habis tu kalau orang tu taklah baca 10 kali qul huwallah dapat istana. Kawan tu orang pencin. Bukan buat apa dah, tak gaduh apa dah, duk tengok orang jual mok, jual periuk, jual belanga di TV tu. Tu dia kalau dah 10 kali pun istana ngungak-ngungak 500 qul huwallah dia baca. Dapat apa? Kalau kita di tempat Sayyidina Umar pun saya ingat soalan sama kita nak tanya. Ni orang hak kerja kalut 10 kali pun gagah. Ni hak tak buat apa-apa ni, duk melangut. Tu kadang saya tengok kadang ceramah saya nampak mulut tuan-tuan duk. Saya rasa qul huwallah tu duk baca tu. Kau duk kata benda lain. Lama ustaz ni panjang syurga pun panjang apa-apa. Kan? Rupanya apa Nabi kata? Allahu aksaru wa atyabu. Nabi kata Allah boleh bagi lagi banyak, lagi besar, lagi canggih. Allah kan maha kaya, maha memberi, maha luas rezeki. Apa tu ingat Tuhan? Boleh ke Tuhan bayar aku ni? Banyak baca qul huwallah, jenuh dia nak bayar. Apa ingat Tuhan tukar kedai ke apa? Allah Ta'ala maha, tuan-tuan tahu. Yang kita duk sibuk, ya maha. Allah tu serba maha. Kita buat amalan, Tuhan bagi dan bagi dan bagi. Boleh tuan-tuan, qul huwallah sehari 10 kali. Duk saja baca habis. Order makan tom yam apa tak main-main lagi. Qul huwallah apa ni, kuatiau kerang iman, qul huwallah. Iman dah ada dah. Order pula lagi. Padahal 10 kali sampai. Dapat rumah dah. Istana dalam syurga. Kuatiau dah dapat, istana lagi dapat. Dia pasal ni nak bukan apa. Saya baca fadilat ni pasal nak bagi semangat. Tuan-tuan tahu tak? Ada setengah orang memang kalau macam hari tu kan PKP. Memang ada suami-suami yang isteri dia komplain. Macam mana Cik Abang di rumah boleh? Jadi imam kata. Memanglah dia imam ustaz, tapi dia baca qul huwallah. Qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah. Lagu je ubah pun saya perasan. Lagu je dia ubah pun. Dia sebenarnya qul huwallah ni ada fadilat dia tu kita sebut tadi tu. Ada kawan kita dia jadi imam tarawih di rumah, dah lah buat 8 ke 8 semua qul huwallah. Kita ubahlah sikit, alha qul huwallah, wal'ah qul huwallah, ada kan. Lepas 15 tu inna anzalna. Lepas tu dia 8 semua qul huwallah, mempertahankan qul huwallah tu. Tuan-tuan bayang kalau dia tu imam di masjid, jenuh surat sampai pejabat agama. Komplainnya mesti surat layang. Apa imam qul huwallah manjang. Tapi lepas ni tuan-tuan dah ada dalil Maknanya kalau orang perempuan kita bising lagi,
Keluar Allah istana tu. Ni dapat dalil tu. Ada orang kata saya, ustaz awak tak baca ni masa sebelum PKP itu. Tidak boleh kita balas kat orang perempuan kita. Tu ni ingat, ni dia punya fadilat, kelebihan dia. Baca surah Al-Ikhlas sehari 10 kali. Itu yang kedua. Amalan yang ketiga, nak dapat rumah di dalam syurga, kata Nabi SAW. Amalan ni saya ingat mungkin dia berat sikit lah. Bukan berat lagu mana, maknanya tak semua orang boleh buat benda ni. Tapi siapa yang pernah jadi benda ni, kita bagi semangat kat dia dengan hadis ini. Apa dia? Nabi SAW bersabda, iaitu orang yang kematian anak masa kecil. Orang anak dia mati masa kecil. Iza mata waladul abdi qala Allahu li malaikatihi qabattum walada abdi fayaquluna na'am. Allah Ta'ala tanya kepada malaikat-malaikatnya, bila mati saja seorang daripada budak-budak ataupun anak-anak, apa kejadian pun, dah cabut dah nyawa hamba ku itu, dah cabut dah. Malaikat pun jawab, na'am, ya, cabut dah nyawa budak tu. Fayaqulu qabattum samarata fuadi, dah cabut ke nyawa buah hatinya. Anak kan kesayangan mak bapak, pasal dia tak ada perangai macam-macam lagi. Jadi kita sayang, balik kerja penat letih lagu mana, dah kata anak ke cucu pun sama lah, dia peluk, jadi seronok, jadi penghibur. Dah cabut dah buah hati, pengarang jantung intan payung tu, dah cabut dah. Tuhan tanya lagi sekali, kata para malaikat, na'am, dah cabut dah. Allah tanya lagi, maza qala abdi, mak bapak budak-budak tu mulut depa kata apa? Tak kala anak depa mati, mak bapak dia duk kata apa? Tak ada lah mati, kalau tahu tak pomai kolam mati, lemah tak ada, jatuh langgar lori tu. Kalau tahu dia duk teriak, duk riau, duk apa depa kata? Kata para malaikat, fayaquluna hamidaka wastarja. Ya Allah, mak bapak budak-budak tu, walaupun anak mereka meninggal dengan macam-macam tragedi, mereka tetap memuji-mujimu ya Allah. Mereka duk pujimu ya Allah. Istirja', inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mulut mereka duk ulang hak tu pula, kan? Atau mungkin mulut dia kata apa? Ni semua ketentuan Allah, simpan awal anak ni, Tuhan sayang dia lagi. Kan ayat-ayat orang lagu tu dia beza tuan-tuan. Dia orang ada agama ni lain. Sebab itu yang nak jadi teriak, nak riau ni apa dia? Mati hak jenis mengejut. Insiden lah, biasa aksiden apalah. Kalau hak terlantak 3-4 bulan, setahun 2 tahun tu lain. Orang maknanya dah ada jangkaan dah. Pas baca Yasin tak mati-mati lagi. Tu bukanlah tak apa sedih sangat lah. Pasal orang pun ada setengah orang eloknya matilah kot no. Elok mati. Tak mati lagi? Oh, lambat kan? Mungkin tak hak yang nak sedih ni, hak ni hak yang mengejut-mengejut, hak pagi tadi duduk kuliah duha sebelah dia ni. Tunjuk sini pula. Tak tahulah sama-sama. Kan? Biasa hak dekat ceramah lah pi dulu kan macam mana? Ke hak ceramah lu? Tak tahu kan. Jadi hak tu nak jadi sedih tu. Lu bangun tadi duk gelak dengan dia. Allah, tak ada. Dia sebab hak tu. Lagi-lagi anak-anak kesayangan. Baik itu dalam hadis yang lain Nabi SAW ajak, mana-mana orang hak meninggal, kita yang hidup ni tak usah duk teriak melampau. Pasal apa? Dia dalam hadis disebut niyaha. Maknanya orang hak yang mati tu dikebumikan akan dihempuk, dipukul malaikat berdasarkan volume orang hak hidup punya tangisan. Tu lagi kuat volume, lagi kena empuk bawah sana. Jangan. Memang sedih. Banyak berita. Biasa pak tu yang duk pergi ambil anak di sekolah. Ni dia kalut, dia minta orang perempuan dia tolong pergi ambil Ustaz. Orang perempuan dia pun ada lesen tapi lama dah tak bawa kereta. Sekali bawa, Allah, terjun. Dengan anak-anak semua meninggal. Hak suami tu apa perasaan?
dia ada rasa, faham tak? Dia main lah kalau tahu. Dia main semua benda tu. Tak, pasal dia yang duk ambil lalu. Anak-anak dia duk ambil. Hari ni dia minta tolong Ustaz apa? Dia main orang sedih kan? Maka sedih dalam keadaan bersangatan ni, janganlah sampai kita duk riau macam tadi kita kata lah. Riau yang melampau sangat ni, tuan-tuan tahu kan? Itu perangai jahiliyah. Dan memang saya pun tak sebutlah di sini, umum je lah. Memang ada agama yang kalau ada orang mati, agama tu punya pahaman, dia bayar orang untuk teriak. Dia bayar orang untuk teriak. Yang orang hak main teriak tu pun kadang tak kenal si mati tu pun. Dia bayar untuk teriak. Tuan-tuan tahu siapa? Ni kita duk sembang dengan depa lah abang. Kan? Siapa you bayar orang menangis? Tak lah, nanti kalau ramai orang nipu. Jadi Tuhan rimas Tuhan tension ramai menangis, bising. Syurga lah. Itu dia macam tu. Dia macam tu. Pahaman depa. Dah hingat sangat. Ni duk menangis, ni duk air hidung semua keluar syurga lah. Dia ingat Tuhan macam tu apa? Pahaman depa. Lakum dinukum waliyadin. Agama depa, kita agama kita. Ada tu kita bukan hina. Tu depa abang kita. Pahaman depa. Jangan duk teriak melampau Jangan melengih dengar. Nak pula orang perempuan pula. Riau sangat-sangat. Buat macam mana? Dah tak kedil buat macam mana? Riau abang tinggal kami. Tak siapa nak jaga anak kecil lagi dia abang. Tok Bilal ada sebelah. Saya pun ada. Saya kan ada. Saya pejuang ibu-ibu tunggal. Boleh. Banyak. Dia sebenarnya jaga ibu tunggal ni besar pahala. Nak pula ibu tunggal tu ada anak lagi pula. Allahu Akbar. Tak faham tak ni? Nak angguk tak berani. Sembang Sembang boleh lah ustaz. Ustaz pun tak buat. Saya pahala niat jadilah. Cerita kita tak habis tadi ni. Nanti Zat. Fayaqulullahu banu li'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Lalu Allah Ta'ala pun berfirman kepada malaikat-malaikatnya, malaikatku semua, binakan rumah untuk mak bapak budak-budak tu. Anak mereka lemah dalam kolam. Ada kes hari tu kawan saya di Melaka hari tu, anak dia memang dia jaga anak kecil setahun lebih, mangkak, baru bukan boleh kaki, baru boleh duduk mangkak ya. Jatuh dalam kolam ikan tu. Nak jadi cerita, anak dia jatuh dalam kolam ikan, kawan main teguk. Pi sembang sat dengan kawan. Kau ni dah berbuih lah. Ni kan. Waktu kolam tu dia kambuh terus. Dia tak boleh. Dia tengok kolam tu dia anak dia kan. Lama dia kat 2 tahun nak pulih balik dia punya kesedihan tu. Pasal tu dia rasa tu salah dia. Dia salah dia. Orang sedih macam tu tuan-tuan. Tu kira orang haji main masjid tu duk ikut saya ceramah tu. Dia pujuk kat 2 tahun tu dia nak pulih dia punya hibah tu kan. Allahu Akbar. Kalau orang tak ada iman tak tahu lagi ya. Kan kolam ikan dengan ikan musalah. Apa ikan tak abang dengan anak aku jatuh apa? Ikan apa kena aku memang dia kena. Lalu Allah Ta'ala kata binakan untuk mak bapak budak-budak tu sebuah rumah. Dan namakan rumah itu. Ada nama. Rumah untuk mak bapak hak mati anak masa kecil itu, binakan untuk mereka rumah dan namakan rumah itu Baital Hamdi. Rumah orang suka memuji. Ada nama dia apa? Perumahan. Dia ada nama perumahan kan? Nama-nama perumahan ni kan ada. Tuan-tuan kalau duduk pi rumah perumahan orang-orang yang kalau kampung-kampung mungkin tak ada lah di pekan-pekan kan. Apa lavender high ambangan high apa. Dia ada perumahan, dia ada nama dia. Replisia. Duduk belah mana? Kami duduk belah Replisia. Sana. Kita tahulah. Nanti tuan-tuan duduk dalam syurga. Habis apa semayang pun tak ada. Buat apa dalam syurga? Mana ada semayang? Semayang ibadat apa tak ada dah. Pusing, duduk jalan, duduk round, duduk jogging ke apa. Tengah duduk jogging-jogging tu. Baital Hamdi. Rumah orang suka memuji. Tuan-tuan pun tahulah. Rumah siapa dia? Rumah siapa dia? Rumah orang hak kematian anak masa kecil. Kita tahu lah. Mereka akan duduk sama-sama mereka satu perumahan.
Mungkinlah mereka duduk sembang lah kot, tulah menyesal lah dulu ni, tapi tak apalah, syurga agak lu jangan kan. Dia anak-anak mati masa kecil ni, untungnya mak bapak dia, anak-anak tu semua syurga. Tu kata anak-anak syurga no, mati masa kecil ni. Cuma mereka tu, habislah ustaz, mana mereka tak syurga? Belum kiamat apa lagi, mereka duduk lah, kalau bahasa dunia ni kita panggil apa? Holding room, bilik bunga raya, bilik bunga Tanjung, bilik untuk duduk Ustaz. Sementara nak masuk dalam, dia tunggu Ustaz. Macam tuan-tuan biasa pergi lapangan terbang, kalau di KLIA kan sebelum nak masuk, nak boarding dalam tu, dia ada ni lounge, executive lounge. Dia ada macam bilik orang rehat-rehat, mandi, makan-makan Ustaz sementara nak masuk. Kalau tak dapat bilik executive lounge tu, duduklah di kursi besi tu, baris dengan Bangladesh apa Nepal apa duk tidur tu sementara nak masuk. Kita kan transit. Jadi orang hak bertuah tu, hak dapat sementara nak masuk syurga, dia duduk dulu. Anak-anak tu duduk situ lah. Lebih kurang nak bagi faham. Dia duduk tunggu di situ. Malaikat-malaikat pun pelawar mereka semua orang masuk syurga. Mereka kata apa? Kami semua menantikan abauna. Kami semua tunggu mak ayah kami nak masuk syurga sama-sama. Sebab itu hadis ni macam satu buah semangat buat kawan-kawan kita yang mungkin diuji dengan musibah anak meninggal masa kecil. Ada bahagian dia, ada fadilat untuk mereka. Tapi janganlah pula tentang anak dia dah mati masa kecil, ustaz pun abang kata syurga lah tempat dia nanti. Pak dia pun lama dah tak nampak main masjid. Dia kata lah, ujak-ujak anak meninggal tak main dah. Dia kata tak apalah, saya pun dah lama tak semayang, pasal anak saya pun dah tunggu di syurga. Jadi tak apalah, kita tunggu di sana lah kan. Dak lah ni yang syurganya anak hang, bukannya hang belum tentu lagi. Pak pun tak semayang, tak boleh lagu tu. Nah tuan-tuan, ini itu kelebihan dia, Allah Ta'ala akan bagi. Itu amalan dia. Amalan seterusnya dapat rumah di dalam syurga yang seterusnya adalah, yang ni pun lagi semangat. Ni saya nak bagi semangat tuan-tuan semua ni. Iaitu amalan dia yang sangat mudah, kita pun senang boleh buat, iaitu orang-orang yang membina rumah Allah. Man bana masjidan lillahi banallahu lahu baitan fil jannah. Nabi SAW bersabda, siapa-siapa yang membina rumah Allah di dunia, Allah akan binakan binaan yang sama nanti dalam syurga. Zaman Sayyidina zaman Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an, tentang kenal no? Sayyidina Uthman, sahabat pun dia, menantu Nabi pun dia antara bertuahnya dia 2 kali jadi menantu Nabi. Masa zaman dia, Masjid Nabawi tu nak umat Islam makin ramai. Jadi orang hak mai umrah ke haji ke, jadi maknanya dia makin lama makin sesak kawasan kompleks Masjid Nabawi. Tuan-tuan tahu kan, kompleks asal Masjid Nabawi, hak kubah hijau, hak tu aja. Mai zaman khalifah tu ya, jadi kuai luas, pintu pun banyak semua tu. Jadi dulu ni masa zaman Sayyidina Uthman kan orang kaya, banyak duit. Dia nak peluas masjid, nak bagi elok lagi, bagi selesa jemaah. Perbuatan dia nak buat lagu tu mendapat kritikan. Ada orang duk mengata sikit lah, orang duk cakap-cakap lah, apa ni nak ubah-ubah, Nabi dah buat, dia nak ubah-ubah, sana tambah sini apa, pandai. Sayyidina Uthman dia terus bagi ya, berani dia Pak Mentua dia punya buat masjid ni, dia tahu lah. Dia kata apa? Dia kata hadis tadi ya, man bana masjidan lillahi, siapa bina rumah Allah, Allah binakan rumah sama dalam syurga nanti. Kata para ulama, hadis ini juga menunjukkan bukan setakat daripada tanah lapang baru nak buat. Dah ada masjid, kita bagi elok masjid kita, percantik elok kita, maka hak yang bagi sumbangan untuk bagi elok masjid ni, dia juga termasuk dalam kalangan orang hak dapat rumah dalam syurga. Ada orang ingat, daripada tak ada kepada ada. Hak dah ada dah, dia bagi elok lagi, dia bagi sumbangan. Kadang mungkin imam ke pengurusi ke apa bagi tahu, tuan-tuan semua kita nak mohon sumbangan sikit lah, kita nak tukar kapek lah, kita tukar kapek lah. Pasal kita pun ramai yang dulu sebelum ni ramai yang sujud lama, tapi papah dah lama dia ada kepam sikit, dia ramai yang sujud pun jadi sat ya. Sujud dia bangkit muka kerut.
Dia kata bau stokin lah, bau kaki orang lah apa. Jadi kita nak tukar lah kapet baru lah. Siapa-siapa nak menyumbang, kita dah tabung. Silakan masuk dalam tabung. Tabung dah pagi, ada tabung. Ni tumpang duk sebut ni, bubuh pi lah kalau ada lah. Masuk dalam tabung. Hak bubuh dalam tabung tu berapa? Hadis tak sebut berapa ringgit. Tak ada. Kalau dalam hadis yang lain lagi sedap, Nabi kata man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin. Siapa bina masjid walaupun sebesar sarang burung. Sarang burung besar mana? Burung pun tak sembahyang, tapi halui kan sarang burung tu. Mana ada masjid besar sarang burung? Dah. Agama nak ajak kat kita, yang kita duk bagi tu nilai dia sama besar macam sarang burung pun Allah akan binakan rumah dalam syurga. Tak disebut RM1, RM2, RM5, RM4, RM5, RM6. Tak ada. Bubuhlah berapa pun, dengan hati ikhlas dalam syurga dapat rumah. Itulah dia. Sebab tu saya rasa kita dah boleh mula dah tuan-tuan. Bagi sumbangan untuk pembinaan mencantikkan rumah Allah ni. Masjid kita pun cantik, tapi apa-apa saya pun tak tahu cerita tuan-tuan ni kok ada apa-apa tak kenal ke apa. Ada je pengumuman, tuan-tuan lah orang hak paling mula bagi. Saya bukan apa, kadang cemburu hak jenis-jenis penyumbang ni. Ni setiap batang kipas aircon semua hak ada ni. Macam aircon ni tuan-tuan kan. Aircon kita ada berapa ni? 5. Aircon ni orang hak bagi sumbangan aircon sebenarnya tak ada masalah sangat. Tapi aircon ni yang dia punya apa? Nak bayar bulan-bulan tu. Beli sebiji tak ada masalah. Nak bayar bulan tu pasal aircon ni elektrik tu dia bayar bukan pakai doa. Tu masalah tu. Dia pakai duit. Dia doa tak berapa sangat, dia pakai duit. Jadi al-fulus. Al-fulus. Tahu al-fulus Dia pakai fulus. Jadi dia kena sumbangan lah. Itulah tu. Tu saya ingat ada orang dah lah dia sumbang aircon. Elektrik bulan-bulan ada. Kalau saya di Bangi tu ada satu masjid, ada seorang pesara guru, cikgu pencin. Tiap-tiap bulan elektrik masjid tu, bil elektrik dia bayar. Memang dia kata dia hidup bukan boleh mengajar orang, dia bukan alim apa pun. Ni dia dapat syurga pun. Dia memang macam tu. Siapa hak wakaf aircon kipas ni, mungkin hak wakaf-wakaf ni kot ada hak di kalangan mereka ni dah meninggal tuan-tuan. Syok, sejuk dalam kubur. Sampai mayat sebelah pun tanya, bang, tanya sikit, awak kubur abang sejuk? Oh tu ke? Tak ada. Saya dulu wakaf aircon di masjid mereka ni. Lepas tu imam tu lupa pula tutup aircon. Sejuk sampai hari ni. Mungkin lah kot, mana nak tahu. Ini bukan hadis, contoh lah. Jangan serius sangat. Mana nak tahu. Sejuk sampai kubur tu no. Jadi moral of the story, tutup lah aircon lepas guna. Kan? Tu je cerita dia. Kan? Lepas tu kita punya apa lagi tuan-tuan? Tu kena kan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa-apa ni. Satu lagi ni, mikrofon. Mikrofon masjid pun sama. Kadang-kadang ni mikrofon kita pun sedap lah tuan-tuan, dengar apa tadi pun okey lah. Ada setengah kadang tu kita mohon sangat lah, kalau boleh bukan sumbangan wang ringgit saja, teguran nasihat orang ramai. Ada setengah masjid cantik, sejuk, kapet sedap semua, mikrofon tak sedap. Bila mikrofon tak sedap, jangan duk gaduh pasal apa ramai dengar kot luar. Ramai dengar kot tangga, tak mau masuk pasal kami duduk dalam tak dengar apa. Apa satu tak dengar Ustaz. Ustaz duk melawak lah apa, kami duk dengar lah, tapi duk luar lagi clear. Ada kan mikrofon lagu tu, dia bergaung, bunyi dia bergaung. Sebab tu mikrofon ni dia tak boleh banyak tangan. Ni mikrofon ni dia tak boleh banyak tangan. Hak duk jaga dalam tu dia tak boleh banyak tangan. Mai tu imam bahasa tak sedap. Tok Bilal Allah meletup orang tua tu, dia tak boleh banyak tangan. Bila orang dah sumbang, kita guna elok-elok. Tu sebab dia adalah benda yang sangat sensitif ni mikrofon. Sebab itu kadang kalau tuan-tuan tengok, kalau di Masjidil Haram kita jadi khusyuk semayang Masjidil Haram ni, mikrofon dia sedap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita khusyuk semayang. Masjid kita setengahnya tu kadang itulah kata banyak tangan sangat. Bismillah
Alhamdulillah. Baru nak sujud. Kita telinga berdesi rasa, bergegak tu tak pernah ada rasa bunyi berdengung, bergegak apa hidung. Tak boleh dia banyak tangan, tak boleh. Dia kena ada seorang. Kadang ada orang dia memang jenis juara karaoke kampung. Pok-pok tu pandai bab bunyi-bunyi. Panggil dia. Jangan dia karaoke pula, suruh dia jaga sistem sudahlah tu. Bina rumah Allah, Allah bina rumah Allah masjid, Allah bina rumah dalam syurga. Dan satu lagi iaitu amalan dapat rumah di dalam syurga yang juga mungkin tak ramai orang tahu, tapi besar pahala dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan dia adalah meninggalkan perdebatan yang sia-sia, meninggalkan salah faham yang boleh bawa bergaduh besar. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Nabi SAW bersabda, aku jamin sebuah rumah di tengah-tengah syurga. Dia kalau tengah syurga ni, kalau dunia tu harga mahal. Orang rumah belah kampung Hulu dengan tengah bandar mana mahal? Tengah bandar Rumah belakang Menara Lostak ke apa. Kalau di Kuala Lumpur tu rumah dekat area Kampung Baru, dekat area di Jalan Ampang, itu rumah. Kadang rumah tak ada tanah pun, kondo mahal. Tapi sebab dia tengah-tengah bandar, tu yang jadi mahal. Dia pusat segala, kan? Tapi di Kuala Lumpur tu banyak pusat. Kita kadang yang hak pakai kepiah ni pun kadang terbang kepiah. Budak-budak kita lah, bukannya orang lain pun. Kalau anak bangsa lain tak kata apa, anak-anak Melayu lah kadang tu pakai nampak pusat. Baju-baju pakai singkat-singkat nampak pusat. Tu yang orang panggil pusat membeli belah tu. Itulah tu. Lepas beli belah. Ya Allah, ustaz oi, kadang penin jadi. Tu yang Arab-Arab kadang. Arab-Arab kan hak Mekah Madinah kan, depa duduk sana kan jubah abaya hitam semua kan. Tu depa mai sini pun depa jadi terkejut, jenuh istighfar, astagfirullah. Kiri kanan paha ayam, paha orang semua ada. Kita lah kadang tak tahan jadi rupanya Nabi kata ada rumah yang akan dimiliki di tengah-tengah syurga. Mai rumah paling mahal. Rumah apa? Kayangan. Orang-orang kayangan ni hak nak dapat ni di tengah-tengah syurga. Siapa? Maknanya bukan senang tu nak buat perangai lagu ni. Dapat rumah tengah-tengah syurga. Perangai dia apa? Tak semua orang boleh jagalah. Perangai dia apa? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Meninggalkan perdebatan, berdebat walaupun dia di pihak yang betul. Tu. Kita kadang tuan-tuan dalam masyarakat ni ada benda kita, setiap kita ni bukan semua pun sepahaman pun. Tapi kita reti untuk hujung dia, tak apa. Tak apa, kita tu sudah panjang ceritalah, habis tang ni sudah, habis tang ni. Tapi ada orang dia suka panjang. Pada dia benda boleh bergaduh buat apa bincang. Kita yang betul benda boleh bincang buat apa gaduh tak? Dia kata benda boleh bergaduh buat apa bincang. Tu masalah. Saya pelik lah tuan-tuan. Benda tu kadang benda kecil je pun dia keras pedai no. Dia ketegak nak gaduh lah. Kita tak sah lah. Tak boleh. Mana boleh. Ini kena tu. Tu nak jadi gaduh. Kadang kalau isu terawih tu kan ada geng 20, geng 08. Ni bukan kongsi gelap tu. Ni 8 rakaat. Saya di Kuala Lumpur tu tak mau sebut lah kan, banyak kamera ni. Ada masjid kadang tu terpaksa buat papan tanda. Kita kan ada papan tanda setengah tu AJK, imam, pengkuliah, ustaz lah, untuk guru lah apa kan, dia ada signage dia. Di sana pun sama. Bila Ramadan saja, signage tu keluar 8 rakaat, 20 rakaat. Kita sampai-sampai rela ada duk jaga. Kita buka tingkap, oh ustaz, ustaz mana? 8 ke 20? Ustaz nak 8 ke 20? Ui, rela tanya saya, nak 8 ke 20? Tak rela nak jawab macam ni.
Dia nak 8 ke 20? Tak, bersepah tuan, bersepah nak 8 tu. Tak lah kalau 8 tu 8 rakaat lah belah sana. Dia apa ni dekat dengan pagar, dekat. Pasal 8 kan balik awal. Kalau 20 parking dalam sikit, pasal depa lambat balik, nak witir lah apa lagi nak kan banyak lagi depa nak morek apa dalam sikit. Oh lagu tu sampai tahap kena buat lagu tu. Pasal gaduh. Hak 20 kata kami hak bagus, kami betul buat banyak. 8 kata kami hak betul ikut sunnah, kami 8. Gaduh tuan. Saya benda tu benda kecil je pun, tapi dia punya sampai kena macam tu dia kena buat. Tak mau gaduh macam pasal susah gaduh dah. Kan? Dia tak tahu Nabi SAW kalaupun Nabi tak buat, kalau saya tak kata Nabi, kalau Nabi tak buat sampai 20 sekalipun, lamanya Nabi berdiri malam tu kalah orang 20 tu kalau ikut. Nabi semayang malam berapa lama tuan-tuan? Mula-mula Nabi baca Baqarah, Al-Fatihah macam kita lah, Fatihah. Lepas habis Fatihah Nabi baca apa? Surah Baqarah sampai habis tau. Baqarah sampai habis, bukan ayat 1 sampai ayat 5 apa, tak, sampai habis Baqarah tu 3 juzuk. Rukuk tak lagi, Nabi sambung pula Ali Imran sampai habis. Berapa juzuk pula tu? Rukuk tak lagi, sambung pula An-Nisa sampai habis, baru rukuk. Total jumlah satu rakaat Nabi lebih kurang 662 ayat ke apa? 662 ayat satu rakaat. Tu yang bengkak kaki, lama sangat berdiri. Allah enak atau enak qul wallah tabat yada izajam, tengok kaki bila nak bengkak. Bengkak apa lama Nabi berdiri lama. Tu yang Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia biasa nak ikut Nabi. Dia nak ikut Nabi semayang. Terlintas dalam hati dia satu benda yang tak patut. Sahabat lain tanya, "Hang nak buat apa?" "Aku rasa macam nak berhenti." Macam nak mufarakah nak berhenti. Tak larat. Lama Nabi punya berdiri tu. Hang punya 8 tahu mana? Pukul 9, 9.30 balik. Nabi macam ni. Apa Nabi macam tu? Kalau betul lah tu suruh bergaduh. Dah benda tu suruh gaduh tentang tu je lah. Tapi di Indonesia dahsyat tuan-tuan. Saya pun tak tahu, tapi apa Kompas TV ke apa ada siaran di sana, apa pesantren Kecamatan Karas Jawa Timur. Dia punya pondok dia tu buat tarawih. Dahsyatnya. Depa kan isyak awal, dia mula tarawih lebih kurang pukul 7 malam. Habis pukul 3 pagi. Tiap-tiap malam. Mula pukul 7 malam, habis pukul 3 pagi. Habis tarawih ngewitir siap sahur. Kita kan moreh. Lagi sikit lagi nak ke subuh dah. Maknanya apa? Tiap-tiap malam depa buat tu 30 juzuk. Yang saya ingat kalau kita salah seorang jemaah dia, insya-Allah cirit. Obat takbirah. Tapi depa masa saya dalam YouTube pun ada wartawan duk pergi buat siaran tu kan. Depa kata dia ingat hujung minggu kot, esok cuti malam tu depa balun lah. Tak. Tiap-tiap malam sampai ke ni lah, maknanya habis Ramadan lah, tiap-tiap malam penuh orang. Macam mana depa boleh semangat lagu tu tuan-tuan tu? Semangat 30 juzuk. Kita sini tarawih pukul apa pula? 9.10. Lebih kurang 9.10, 9 suku apa kan. Habis 10.30 lebih kurang lah. Potret habis 11.45. InsyaAllah tu imam kena bunuh. Tak dijumpai dah. Jumpa tepi ampang jajar tu. Kena bunuh lah. Panjang sangat. Ikan sudah. Tu yang dulu ada apa qari daripada Mesir, apa Syekh Jibril tu. Syekh Jibril kan qari hebat tu. Dia main masjid apa? Masjid wilayah apa Jalan Duta tu, yang masjid besar tu. Dia jadi imam. Dia memang sedap lah suara dia. Suara dia memang kalau dia alun ayat Quran menangis orang lah. Jadi maknanya tak, kita hak Melayu ni tak faham sangat pun, alunan dia boleh jadi nak nangis. Dia jadi imam tarawih. Rakaat pertama, apa ramai orang Melayu kita. Allah. Ayat dia baca tu meruntun jiwa. Masuk rakaat kedua, lamanya waktu Arab ni. Lama. Tak larat. Tak ada sampai 8 dia berkata cerah belakang.
Tu baru Syekh Jibril. Kalau Mikail, Israel tak tahu. Dahsyat tu. Ini kita nak bak kata bukan semua orang mampu boleh buat benda. Jangan duk bergaduh dengan orang. Jangan duk bergaduh. Benda-benda kecil, benda-benda hak boleh buat bincang, jangan bergaduh. Tidak panjang cerita sampai kubur nanti tak selesai lagi. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi rahmat dan kasih sayangnya pada kita. Cukuplah takat ialah tuan-tuan, sembang-sembang kita pada pagi ini. Moga-moga bermanfaat dan Allah Taala bagi ilmu yang banyak petunjuk pada kita untuk kita sama-sama mengamalkan dalam hidup kita seharian, insya-Allah. Malam ini saya di Kok Diang, siapa yang berkesempatan jemputlah hadir, insya-Allah. Masjid apa? Masjid Sultan Salahuddin, Paya Station, Kok Diang malam ni. InsyaAllah mana yang berkesempatan dijemput hadir tuan-tuan. Dan saya nak akhiri pertemuan kita ni dengan doa. Moga-moga pertemuan kita ini beroleh rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki untuk mendapat peluang menjadi ahli syurga-Mu dan kami menjadi jiran kepada kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Allah, kurniakanlah hidayah, petunjuk dan taufik-Mu buat seluruh ahli qaryah Masjid Al-Ittihad Sungai Baru Hilyak Kuala Sungai ni ya Allah. Jadikanlah di kalangan ahli qaryah ini anak-anak mereka ada yang menjadi alim ulama, menjadi orang-orang saleh, menjadi orang yang sentiasa memakmurkan rumah-Mu ini ya Allah. Ya Zal Jalal wal Ikram, matikanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam amal saleh, dan matikanlah kami ya Allah dalam keadaan kami telah bertaubat kepadamu ya Allah dari dosa-dosa kami yang telah lalu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan pada pihak masjid dan juga